Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak sekalian, muslimat rahimahullah. Assalamualaikum Ustaz. Kami tak dengar. Ustaz terkeluar tu non. Kan. Ada masalah lain ni dengan Ustaz ni. Kita tunggu saja. Sebentar ya puan-puan. Kita ada masalah lain yang tak stabil. Okey. Okey, boleh. Boleh dah. Okey, silakan Ustaz. Ya. Minta maaf ada connection problem. Ya. Okey, kita mulakan semula insya-Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita sentiasa merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berjumpa dalam keadaan sihat walafiat di pagi mulia Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah Al-Mubarakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mencurahkan hidayah, taufik dan rahmatnya kepada kita sekalian, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah kita, dengan amalan-amalan kita, dan juga zikir-zikir dan doa-doa kita. InsyaAllah pada hari ini, selepas minggu lepas yang saya tak sempat untuk hadir, jadi kita akan mulakan kajian kita berkaitan dengan amalan Nabi SAW dalam kitab yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kita sampai pada muka surat yang ke-307. Masih lagi kita membincangkan berkaitan dengan kematian, khasnya, doa selepas pengebumian, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan kematian selepas kita meninggalkan ataupun semasa kita mengebumikan al-janazah ataupun jenazah. Jadi pada hadis yang ke-470 ini masih lagi berkaitan dengan bagaimana galakkan Nabi SAW dan para sahabatnya, amalan-amalan para sahabat, iaitu mereka sentiasa mendoakan rakan-rakan mereka yang telah mendahului mereka semasa selepas majlis pengebumian. Mereka memohon sebelum kematian ada menyebut supaya mereka berhenti ataupun duduk sebentar selepas pengebumian itu untuk mendoakan. Jadi dalam riwayat Sahih Muslim seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi daripada Amr bin As, dia berkata, ini adalah seorang sahabat yang terkenal, Al-Amr bin As, dia berkata sebelum kematian beliau, apabila kamu mengebumikan aku, maka tinggallah sejenak di sekitar kuburku seperti lamanya waktu menyembelih kambing, dan membahagikan dagingnya sampai aku menjadi tenang dengan kamu dan aku dapat merencanakan apa yang aku akan jawab untuk utusan-utusan Tuhanku. Maknanya seorang mukmin itu yang dicontohkan oleh Amr bin As ini, seorang sahabat Nabi SAW, sentiasa bersedia
sentiasa memikirkan apa selepas kematian. Jadi ada dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya seorang Muslim yang bijak itu, seorang Muslim yang bijak, al-Muslimul Kayyis, adalah orang Muslim, mukmin yang sentiasa bersedia mempersiapkan diri dengan bekalan-bekalan di dunia untuk selepas kematian dan berfikir tentang kematian dan selepas kematian apa yang akan berlaku. I'tidadu yaumir rahil, akan disebut dalam sebuah riwayat ataupun asar daripada Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan at-taqwa, iaitu menyediakan apa-apa keperluan selepas kematian. Maknanya sahabat-sahabat Nabi SAW, para ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu, sentiasa mengingati mati dan mereka terus berusaha berbuat, beramal yang sebaik mungkin demi mengumpulkan bekalan, demi menyediakan, mempersiapkan diri selepas kematian. Salah satunya adalah permintaan-permintaan yang disebutkan oleh para sahabat ini, yaitu mereka memohon supaya orang-orang yang menguburkan mereka nanti berhenti sejenak untuk mendoakan mereka kerana mereka bersedia untuk soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh utusan-utusan Allah di alam kubur, di alam barzakh, iaitu dua malaikat Munkar dan Nakir. Soalan-soalan yang insya-Allah selepas ini sebentar lagi Imam Nawawi akan sebut berkaitan dengan soalan-soalan di kubur tersebut. Okey, Puan Nur, muka surat 307 307. Baik, seterusnya Imam Nawawi mengatakan, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Al-Baihaqi dengan sanad hasan, sanad yang baik, daripada Uthman radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW apabila selesai mengebumikan jenazah, baginda berdiri di sana dan akan bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi selepas mengebumikan jenazah, dia akan bangkit berdiri dan mengucap kata-kata ini kepada para sahabat yang hadir di majlis pengebumian tersebut, iaitu, wahai muslimin, sahabat-sahabatku, mohonlah keampunan dan ketetapan hati bagi saudara kamu ini yang baru saja dikebumikan, kerana sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya oleh para malaikat. Sekian berkaitan dengan alam barzakh atau alam barzakh dalam kubur. Dari itu kita sebut bahawasanya alam kubur adalah merupakan awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Ulama menyebut, disebutkan juga dalam sebuah hadis bahawasanya kubur, alam barzakh adalah alam pertama selepas bumi ataupun selepas dunia. Alam pertama di antara alam dunia dan alam akhirat. Manzilatun min manazilil akhirah, ataupun tempat pertama sebelum menuju ke alam akhirat. Jadi persinggahan antara hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Nabi SAW ada bersabda dalam sebuah hadis, inna al-qabra wa awwalu manazilil akhirah, kata Nabi. Sesungguhnya alam kubur itu, alam barzakh itu adalah peringkat awal dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar min. Barang siapa yang selamat di alam kubur ini, maka apa yang akan datang kemudian itu akan menjadi lebih mudah. Fa in wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min, kata Nabi. Dan apabila seseorang itu tidak selamat
di alam kubur, maka apa yang ada selepas itu lebih buruk, lebih teruk lagi. Maknanya apa, puan-puan sekalian? Sabda Nabi ini menyebutkan bahawasanya alam kubur, alam barzakh, keadaan di dalam alam barzakh dan alam kubur itu adalah menandakan satu pertanda. Apabila ianya baik untuk seseorang itu, maka selepas itu, alam yang selepas itu akan menjadi mudah dan lebih baik. Tetapi sebaliknya, apabila di alam kubur itu, dia tidak selamat. Maknanya terkena azabnya, dia bukan mendapatkan husnul khatimah, dia tak selamat, tidak mampu menjawab soalan-soalan dalam kubur itu, maknanya dia tidak selamat di alam kubur ini, maka kata Nabi, apa yang akan datang selepas itu, yaitu di antara alam kubur sehingga akhirat nanti, asyaddu minhu, akan lebih teruk, lebih buruk lagi daripada apa yang dia tengah alami sekarang di kubur. Oleh sebab itu, Nabi menyebutkan manzilatun min awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Dia adalah step awal, langkah pertama ataupun peringkat pertama dari alam akhirat. Maka oleh sebab itu dalam solat kita, saya pernah sebut ini berkaitan dengan doa, satu doa yang saya harap dan saya yakin dan percaya puan-puan sekalian muslimat rahimakumullah ada membaca dan menghafal doa untuk kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur, yaitu doa yang Nabi SAW ajarkan untuk dibaca setiap kali kita solat. Khasnya waktu bacaan itu adalah selepas tahiyatul akhir sebelum salam. Selepas kita membaca sebelum kita salam itu, Nabi ada menggalakkan untuk kita baca satu doa yaitu yang mengandungi doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita azab kubur, azab neraka jahanam dan juga fitnah Masih ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min 'adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Tiga perkara yang Nabi SAW ajarkan yang untuk kita jangan pernah miss. Kalau boleh kita baca setiap sebelum kita salam, setiap solat kita itu. Ini adalah amalan dan galakan daripada Nabi SAW sebab kita nak memastikan bahawasanya tempat kita dikubur nanti, di alam barzakh nanti itu selamat. Kerana kalau selamat di alam kubur, kata Allah, selamat juga alam selepasnya. Jadi ini kepentingan untuk kita memohon Allah SWT untuk diberikan husnul khatimah. Jadi doa yang di antara doa yang kita baca kan puan-puan, Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu satu doa, satu permohonan yang cukup penting untuk kita kerana itu semuanya adalah harapan doa kita untuk bekalan kita nanti selepas kehidupan di dunia ini. Jadi kata Nabi, mintakan mereka ini, saudara kamu ini yang baru saja dikebumikan, minta keselamatan, ketetapan, ditetapkan semasa menjawab soalan-soalan malaikat tersebut. Maksudnya supaya selamat. Ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu dan sebagainya, akan diberikan ketetapan hati, ketetapan pendirian, at-tasbit, dan akhirnya selamat dari soalan itu. Maka apabila selamatlah ataupun berbahagialah, semua akan menjadi baik selepas itu. Baik. Jadi kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan para rakan kami iaitu dalam mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan untuk membaca sedikit ayat Al-Quran. Mereka juga mengatakan apabila mengkhatamkan Al-Quran maka lebih baik. Maknanya di samping doa boleh juga membacakan beberapa ayat Al-Quran semasa selepas pengebumian itu. Dan sebelum itu kalau puan-puan masih ingat, di antara amalan sahabat juga, amalan para tabi'in dan ulama as-salaf, mereka
selepas penguburan itu ada mengambil dua kepal ataupun dua genggam tanah, kemudian dilemparkan ataupun diletakkan, ditaburkan di kuburan itu sambil membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ayat surat Toha ayat 55. Ini semuanya tidak ada misalnya perintah, tetapi boleh dilakukan. Baik. Seterusnya puan-puan sekalian, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad hasan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Umar, suka membaca di kubur selepas proses penguburan selesai, yakni awal-awal surah Al-Baqarah dan penutupnya. Pun boleh juga. Ini adalah amalan sahabat, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Di samping membaca doa, membaca zikir, beliau juga diriwayatkan membaca awal-awal surah Al-Baqarah yang bermula dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi itu, dan juga akhir surah Al-Baqarah, akhir ayat surah Al-Baqarah, yaitu yang bermula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ataupun mula dari amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, seterusnya sehingga la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan sehingga yang ayat terakhir itu. Jadi puan-puan sekalian, berkaitan dengan dua ayat ataupun tiga ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah ini adalah satu amalan yang diamalkan oleh Nabi SAW, bukan hanya dibaca di lain kesempatan, tetapi Nabi juga membacanya setiap kali sebelum tidur. Ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah, khasnya 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah ataupun paling kurang 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Keutamaannya, fadilahnya adalah sangat-sangat hebat berkaitan dengan surah ini. Dan oleh sebab itu Ibnu Umar dan para sahabat yang lainnya tahu berkaitan dengan keutamaan surah Al-Baqarah ini. Maka dia bacakan semasa selepas mengebumikan ataupun semasa ziarah kubur, ataupun sudah pasti mereka juga mengamalkan semasa sebelum tidur untuk membaca surah-surah ini ataupun membaca ayat-ayat ini. Dan sedikit ulang kaji berkaitan dengan apa doa, apa zikir, amalan yang kita buat sebelum tidur. Di antaranya adalah kita tidur dalam keadaan wuduk yang lengkap, kemudian membaca surah-surah yang lazim seperti yang diajarkan Nabi, yaitu ayat Al-Kursi dalam surah Al-Baqarah juga, kemudian surah Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad, dan juga suratul Muawwidzatain. Muawwidzatain ini surah kita memohon perlindungan dari Allah SWT daripada gangguan jin dan syaitan, yaitu Qul Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah di antara ayat-ayat ataupun potongan surah yang Nabi sentiasa amalkan sebelum tidur, di samping membaca doa tidur. Dan para sahabat belajar dari Nabi dan mengamalkan juga. Maka ini yang diamalkan oleh Abdullah ibnu Umar. Boleh saja. Kalau ada kesempatan pun tak ada masalah. Yang penting sekali adalah doa itu. Jadi Nabi memohon, doakan orang yang selepas digubur ini. Kerana dia sekarang ini sangat-sangat memerlukan doa kita. Sekarang dia akan ditanya. Dan berkaitan dengan apa yang kita boleh buat dan juga apa manfaat kebaikan daripada rakan-rakan kita bersaudara di antara orang Islam, orang mukmin. Jadi orang mukmin itu bersaudara, orang mukmin itu saling memerlukan, dan di antara orang mukmin itu saling memberikan kebaikan. Kalau puan-puan ingat dalam tahiyatul akhir kita semasa solat, kita ada membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh wa ala ibadillahi salihin. Wa ala ibadillahi salihin. Sebenarnya semasa kita solat itu, kita juga mendoakan, memohon doa untuk orang-orang mukmin, saudara-saudara kita.
wa ala ibadillahi salihin. Maknanya kita tak lupakan mereka. Jadi puan-puan, kita ini sesama muslim itu ternyata tanpa kita sedari saling doa mendoakan. Setiap hari, tak pernah miss, kerana kita tak pernah miss solat. Maka ini menunjukkan bahawasanya orang mukmin itu saling memberi manfaat, dan seperti yang pernah saya sebut bahawasanya orang mukmin itu boleh menjadi syafaat juga. Yang pertama, kebaikan kalau kita bersaudara ini, contohnya jemaah kita ini, jemaah pencinta Al-Quran. Sentiasa kita solat, sentiasa kita mendoakan satu sama lain, dan tanpa kita sedari kita mendoakan semasa kita solat, dan akan menjadi syafaat kepada satu dengan yang lain. Kita akan menjadi syafaat kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan kita pun, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, saudara-saudara kita seiman akan menjadi syafaat untuk kita. Sama ada semasa kita berada di alam kubur, terlebih lagi semasa kita di dalam alam akhirat. Jadi diriwayatkan oleh Puan Bunda Niksum berkaitan dengan surah tadi itu, surah Al-Baqarah. Jadi yang kita baca, yang sangat-sangat digalakkan adalah membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Atau kalau nak tambah 1 ayat lagi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang bermula dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu seterusnya sehingga wansurna al qaumil kafirin. Nah, itu insyaallah boleh diamalkan sebab senang saja dan mengandungi doa yang luar biasa di dalamnya. Baik, jadi berkaitan dengan syafaat tadi puan-puan sekalian, diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis sahih bahwasanya syafaat ini banyak jenisnya. Ada syafaat yang agung, syafaat yang khas, syafaat yang umum. Jadi syafaat agung ini adalah syafaat yang hanya diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Khas. Dan yang umum adalah diantaranya adalah syafaat orang mukmin kepada orang mukmin yang lain. Kita boleh menjadi syafaat mereka. Itu semasa di akhirat. Semasa di dunia, kita boleh memberi syafaat macam mana caranya? Yaitu dengan mendoakan mereka semasa mereka memerlukan. Bila masa memerlukan? Semasa mereka ditanam selepas kematian mereka. Nabi ada bersabda berkaitan dengan amalan anak Adam ini. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu mati, maka terputus amalannya di dunia kecuali 3. Waladun soleh atau ilmun, sedekahun jariyah. Dia ada sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, dia pernah mempunyai ilmu yang bermanfaat yang diamalkan sehingga sekarang, maka itu menjadi sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat akan mengalir pahalanya sehingga bila-bila. Kemudian yang kedua adalah waladun solehun yad'u lahu. Doa anak soleh yang mendoakan untuk ibu bapanya. Maknanya orang yang di dunia yang masih lagi hidup boleh memberikan kebaikan, manfaat kepada orang yang sudah mati dengan cara doa. Maka Nabi menyuruh kita untuk mendoakan orang yang meninggal. Dan ketika di alam akhirat nanti, puan-puan sekalian, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwasanya orang mukmin itu akan menjadi syafaat, dapat memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika semua orang sudah masuk syurga, orang-orang mukmin, ternyata ada beberapa orang yang masih lagi masuk ke neraka. Maka orang-orang mukmin yang di syurga ini memohon syafaat daripada Allah SWT supaya saudara-saudara mereka yang dulu berada satu tempat ataupun yang dulu bersaudara, berkawan, berjiran semasa di dunia, kata ahli syurga ini, ya Allah, kawan-kawan aku itu yang pernah dulu ketika di dunia dulu pernah solat sama-sama, pernah hadir majlis ilmu, pernah hadir dalam satu majlis ilmu
online, majlis ilmu bersemuka, pernah berkomunikasi, pernah saling mendoakan, solat bersama-sama, berjemaah dan sebagainya, dulu mereka buat dengan kami ya Allah. Maka berikanlah kami syafaat-Mu supaya mereka pun diselamatkan. Maka apa kata Allah dalam hadis itu? Aku kabulkan permintaan kamu dan kamu boleh keluarkan saudara-saudara kamu yang sesiapa saja yang kamu kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka. Maka berkat doa, berkat permohonan syafaat saudara-saudara kita yang ahli syurga ini membawa kebaikan dengan menyelamatkan, mengeluarkan ahli neraka di antara orang-orang yang mereka pernah kenali dulu, dikeluarkan dari neraka berkat ataupun oleh kerana syafaat orang-orang mukmin ini. Maka ini berkaitan dengan orang mukmin, jadi persaudaraan kita sesama Islam, kejiranan kita kena sentiasa baik kepada mereka, kita sentiasa mendoakan, bersilaturahim, maka mereka akan menjadi syafaat kita di akhir akhirat nanti. Ini adalah selain syafaat daripada Nabi SAW dan juga syafaat dari amalan kita sendiri. Bacaan Al-Quran kita, puasa kita dan juga amalan-amalan yang lainnya. Baik, seterusnya tadi macam ada soalan supaya kita kalau berkaitan kita terus jawab. Iya betul. Jadi Puan Hayati ada tanya, syafaat itu adakah termasuk saudara mara kita juga? Iya. Lagi berhak. Maknanya apa puan-puan? Kita bersaudara, saudara seiman, itu saja sudah cukup untuk dia boleh menjadi syafaat kita. Apatah lagi adalah ahli keluarga kita. Kerana Nabi ada menyebutkan al-aula fal-aula, iaitu orang yang paling dekat itu yang lebih utama untuk mendapatkan syafaat. Yang pertama, dia sama-sama muslim, sama mukmin. Yang kedua, ada hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Maka mereka dulu yang dapat memberikan syafaat kepada kita, ahli keluarga. Kerana mereka lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan orang lain. Maka iya betul termasuk saudara mara kita juga. Oleh sebab itu puan-puan, mungkin kita bermuhasabah diri, pentingnya menjaga hubungan baik, menjaga tali persaudaraan di antara kita, sama ada sama saudara seiman, saudara seislam, terlebih lagi adalah saudara kita yang ada kaitan dengan kita, sama ada saudara kandung maupun sanak saudara, kerabat, satu keluarga. Maka jangan pernah ada putus silaturahim khasnya di antara keluarga kita. Kalau antara orang Islam sahaja tidak boleh dan merupakan dosa besar, iaitu putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Itu di antara orang-orang saudara-saudara kita yang jauh. Apatah lagi kalau putus tali silaturahim itu adalah berlaku di antara keluarga kita sendiri. Jadi kalau sekiranya ada, maka sudah sewajarnya kita mulakan untuk kita sambung semula tali silaturahim tersebut, keluargaan tersebut. Apabila ada salah dan silap, pastikan boleh saling memaafkan dengan cara apapun. Selagi dia adalah keluarga kita, apatah lagi darah daging kita, ada ikatan darah dengan mereka, jangan pernah putus hubungan tali silaturahim selagi mana mereka tetap kekal dalam iman dan Islam. Kecuali kalau misalnya naudzubillah, misalnya ada keluarga yang keluar daripada Islam dan sebagainya. Dan itu insya Allah tidak berlaku di negara kita, di Malaysia, yang ada enactment ataupun ada undang-undang yang tidak membenarkan orang keluar agama Islam. Alhamdulillah. Itu maknanya puan-puan, ini adalah berkaitan dengan pentingnya silaturahim, pentingnya kita sentiasa membaiki ikatan kesaudaraan kita dengan sesama muslim, apatah lagi saudara-saudara sekeluarga kita. Kerana mereka adalah orang yang berpotensi akan menjadi penolong kita semasa kita di akhirat nanti. Baik.
Kemudian Imam Nawawi mengatakan ini selepas itu Imam Nawawi menceritakan ataupun menerangkan berkaitan dengan talqin, hukum talqin. Imam Nawawi mengatakan mentalqinkan mayat selepas meninggal dunia adalah dianjurkan. Ini menurut pendapat ramai ulama dari kalangan rakan kami, yaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i. Yang menegaskan pendapat tersebut diantaranya adalah Al-Qadhi Husain dalam catatannya, Abu Sa'id Al-Mutawalli dalam kitab At-Tatimmah, Syekh Imam Abdul Fattah Nasir bin Ibrahim, dan yang lain-lainnya. Sedangkan lafaz talqin menurut Syekh Nasr, apabila selesai mengebumikan mayat, berdiri di arah kepalanya dan mengatakan, dia akan baca talqin ini, yaitu wahai fulan bin fulan, seperti yang kadang-kadang kita dengar daripada imam kita ketika selesai menguburkan, mengebumikan. Dia akan berdiri menghadap jemaah yang hadir dan dia akan menuju ke arah ataupun menunjuk ke arah kubur tersebut. Dia mengatakan wahai fulan bin fulan. Kalau perempuan, wahai fulanah binti fulan. Fulanah kalau perempuan. Tetapi kalau disebut namanya lagi bagus. Misalnya namanya Ahmad. Ahmad bin siapa? Ahmad bin Muhammad misalnya. Wahai Ahmad bin Muhammad. Atau wahai Aisyah binti Abdullah dan sebagainya. Ingatlah perjanjian yang atasnya engkau keluar dari dunia. Syahadat bahawasanya Tuhan, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahawa hari kiamat itu pasti datang tanpa ada keraguan, dan bahawa Allah pasti membangkitkan mereka yang ada di kuburnya. Katakanlah wahai fulan bin fulan, aku redha kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, dan Ka'bah sebagai kiblat, Al-Quran sebagai pemimpin, dan kaum muslimin sebagai saudara. Kaum muslimin sebagai saudara. Tuhanku adalah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Dialah pemilik arasy yang agung. Puan-puan sekalian, ini seperti yang zikir yang kita digalakkan untuk kita baca setiap pagi dan petang. Kan setiap pagi dan petang kita digalakkan untuk membaca zikir-zikir. Salah satunya misalnya Allahumma bika asbahna. Ini kalau pagi kan, saya harap, saya yakin dan percaya puan-puan tadi telah membaca, di samping membaca surah Kahfi atau surah Yasin, surah Kahfi insyaAllah hari Jumat, jangan kita termiss, pernah tinggalkan ataupun terlupa untuk membaca zikir-zikir pagi dan petang. Allahumma bika asbahna kalau pagi, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaika nusyur pagi. Kalau petang, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Kemudian, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak sekalian, kita baca zikir ini, kita ulang-ulang, khasnya kita baca setiap pagi dan petang. Di antara zikir-zikir yang kita baca itu. Kerana apa? Kerana ini adalah di antara bocoran soalan untuk soalan-soalan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir semasa dikubur nanti. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ya betul sekali Puan Aknur, Nur Rusiah, zikir al-ma'thurat. Sangat-sangat penting. Ma'thurat agak panjang. Kalau membaca dengan membuka buku ma'thurat itu sangat digalakkan. Tetapi yang lebih baik lagi kalau kita hafalkan beberapa zikir yang penting dalam al-ma'thurat itu, kita baca dimanapun kita berada, tanpa membuka buku, kita dah boleh baca itu. Di antaranya adalah zikir raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Paling kurang 3 ini. Apa maksud raditu billahi rabba? Raditu billahi rabba. Raditu, aku redha. Aku rela, aku redha ya Allah. Billah, dengan engkau, dengan Allah. Rabba, sebagai Tuhan. Maknanya kita ikrar bahwasanya aku yakin, percaya, dan aku redha
Allah itu adalah Tuhanku. Yang pertama. Yang kedua, wabil islami dina, dan aku redha, aku yakin, aku berikrar Islam adalah agamaku. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku redha juga, aku ikrar, aku yakin, aku tetap dalam pendirian, dan aku tahu Muhammad adalah nabi dan utusannya, nabi dan rasulnya. Kalau tiga-tiga ini sentiasa kita lantunkan di bibir kita, sudah pasti soalan-soalan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti, otomatis kita tahu jawabannya. Dan dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah Allah, kerana kita sentiasa baca itu semasa hidup di dunia, akan mampu, akan lancar untuk menjawab soalan-soalan yang ada di alam kubur nanti dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, oleh sebab itu Nabi sentiasa menggalakkan ini doa pagi dan doa petang. Maka ini yang juga ditalkinkan untuk si mati selepas pengebumian. Boleh sahaja. Meskipun puan-puan sekalian mentalkinkan sebelum kematian, semasa nazak ataupun semasa sakit, itu lagi penting dan tidak ada perbezaan di antara ulama. Yaitu mentalkin. Talkin itu maksudnya melatih, mengajak supaya ikut apa yang kita cakap. Itu maksud laqana yulaqinu talqinan. Maksudnya kita mengajar dia, kita mengajak dia, kita melatih dia supaya ikut apa yang kita cakap. Itu yang paling afdal, sebaik-baiknya adalah semasa hidup, semasa sakit, ataupun semasa nazak. Oleh sebab itu, semasa sakit, semasa ada lagi roh, ada lagi kesihatan, ada lagi ingatan dan sebagainya, kita sentiasa ingatkan ataupun kita bacakan Al-Quran, kita suruh memperbanyakkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya, sehinggalah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Itu yang sepakat ulama mengatakan boleh. Tapi kalau talqin selepas dikuburkan ini atau selepas kematian, selepas dikebumikan, ada sebahagian ulama mazhab lain yang tidak mengatakan ianya disunahkan ataupun tidak dibenarkan. Tetapi mazhab Syafi'i seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi mengatakan boleh dan ianya juga dianjurkan. Dan dengan izin Allah kita berdoa bahwasanya apa yang kita sebut itu dia boleh mendengar dan akan memberikan manfaat untuk orang yang sedang dikubur, yang selepas yang ada dalam kubur tersebut. Kita yakin saja, kerana dalam hadis pun ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang sedang dikuburkan ini, selepas dikuburkan Allah akan mengembalikan rohnya. Rohnya sebentar dikembalikan, tetapi alamnya alam lain, alam barzakh. Orang tak nampak, orang tak tahu. Dan dia boleh mendengar apa yang berlaku di sekitar dia. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya dia boleh mendengar gerakan ataupun bunyi suara langkah kaki dan selipar orang yang balik meninggalkan dia. Yang diriwayatkan di dalam satu riwayat itu mengatakan semua orang balik dan dia merasa kesepian, dan yang akan menjadi teman, yang akan menjadi orang yang akan menjadi peneman dia semasa di alam kubur adalah hanya amalan dia, Quran dia, puasa dia, dan doa-doa orang soleh. Itu yang akan menjadi teman selepas dikuburkan, selepas semua orang meninggalkan bersurai, meninggalkan majlis penguburan tersebut. Maka dengan ini ulama Syafi'iyah mengatakan boleh untuk mentalkinkan, melatih, memperdengarkan jawaban bagi soalan-soalan yang akan ditanyakan di alam kubur, yaitu berkaitan dengan siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu, apa kiblat kamu, kemudian ikrar bahwasanya orang Islam itu bersaudara dan mengatakan la ilaha illallah, dan juga ditutup dengan wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah di antara soalan-soalan atau jawaban-jawaban berkaitan dengan talqin ataupun soalan di alam kubur.
Sebenarnya seperti yang orang sebut, soalan kubur ini dah bocor dah tahu dah apa yang akan ditanyakan dan apa jawapannya. Tetapi kita ingat kawan-kawan sekalian, tiada yang tahu macam mana keadaan kubur nanti, macam mana dalam keadaan barzakh nanti, adakah akan semudah semasa kita hidup di dunia ini untuk membaca, untuk menjawab soalan itu. Wallahu alam, hanya orang-orang yang Allah selamatkan sahaja yang akan mampu menjawab soalan-soalan itu dan selamat di alam kubur. Maka apabila selamat dengan izin Allah, apa yang selepas itu akan menjadi lebih mudah lagi. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Baik, ini berkaitan dengan talqin selepas kematian, selepas dikebumikan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan juga bahwasanya namun menjadi kuat dengan berbagai Syekh Imam Ibnu Amr Ibnu Salah rahimahullah ditanya tentang talqin ini. Karena ini ada isu berkaitan dengan talqin ini selepas kematian khasnya, selepas dikebumikan. Dalam fatwanya beliau menjawab, talqin adalah yang kami pilih dan kami lakukan. Mazhab Syafi'i mereka lebih cenderung kepada digalakkan dan melakukan talqin selepas pengebumian. Sekumpulan ulama teman rapat kami yaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i dari Khurasan mengatakan tentang talqin ini kami telah riwayatkan satu hadis dari riwayat Abu Umamah, tetapi hadis itu tidak sahih sanadnya. Ada hadis tentang talqin selepas pengebumian tetapi sanadnya tidak sahih. Maknanya oleh sebab itu bila hadisnya dipertikaikan maka ulama akan berselisih pandangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Apa punca mereka khilaf, mereka berselisih pandangan? Sebab hadisnya itu ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Dan ini yang berlaku ke atas isu-isu hukum fiqh yang berbeza pandangan. Disebabkan oleh sama ada hadisnya itu orang ulama lain mengatakan sahih, tapi kumpulan ulama lain mengatakan tak sahih. Maka sudah tentu berbeza pandangan. Maka jangan pernah kita saling menyalahkan ataupun apatah lagi saling menyesatkan dan membid'ahkan apabila berlaku perselisihan atau perbezaan pandangan dalam hukum fikih. Kita hormati. Misalnya ada sekumpulan jemaah yang misalnya tidak membaca kunut subuh. Ketika solat subuh tu tak baca kunut, tak jadi masalah. Contohnya di mazhab Hambali misalnya di Arab Saudi, mereka tak baca kunut subuh kerana mereka mengikut mazhab Hambali. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita kunut subuh contohnya. Ini adalah beberapa pandangan bila berlaku perbezaan pandangan dalam hukum fiqh ada puncanya. Salah satu puncanya adalah hadisnya tidak sepakat mereka sama ada sahih ataupun tidak sahih dan mereka berbeza pandangan dalam isu tersebut. Baik, tetapi namun menjadi kuat dengan berbagai syawahidnya. Tetapi hadis tadi itu meskipun dia tak kuat, kata Imam Nawawi, ada beberapa riwayat hadis yang mengatakan ataupun yang menguatkan. Hadis-hadis lain yang menguatkan. Kemudian kami juga berdalil dengan amalan penduduk Syam dahulu. Jadi masyarakat Syam, negeri Syam ini sekarang adalah Syria, Jordan, Palestina, itu semuanya ada negeri Syam. Jadi dulu masyarakat Syam di zaman Imam Nawawi dan sebelumnya mereka mengamalkan itu. Maksudnya mereka mentalqinkan selepas pengebumian. Jadi mereka merujuk kepada amalan-amalan orang-orang terdahulu khususnya di negeri Syam. Kemudian Imam Nawawi disebut sedangkan mentalqinkan bayi yang masih menyusu yang meninggal dunia tidak memiliki sandaran yang kuat dan kami tidak sependapat dengannya. Kalau yang mati itu bayi yang masih menyusu ataupun bayi yang ataupun anak-anak yang belum balik misalnya ataupun yang masih kecil tidak perlu ditalqinkan karena mereka suci dan mereka adalah anak syurga kerana tidak ada catatan dosa lagi. Dosa ataupun kesalahan yang mereka buat ini sebelum mereka balik, mereka ini tidak ditulis sebagai satu kesalahan ataupun satu dosa. Contohnya misalnya
yang berlaku semalam ataupun 2 hari lepas. Kejadian misalnya kanak-kanak OKU yang meninggal dunia ditemukan di tepi sungai. Itu adalah anak-anak syurga kerana mereka meninggal dalam keadaan yang belum balik, masih suci, dosa tidak dicatat lagi. Dan kita pernah sebut sebelum ini bahawasanya anak-anak ini ataupun bayi-bayi yang meninggal dunia ini, ketika mereka meninggal dunia, mereka masuk syurga dulu dan mereka menunggu ibu bapanya di pintu syurga, melambai-lambai untuk menjemput ataupun untuk mengiringi ibu bapanya masuk syurga juga. Jadi tidak perlu ditalkinkan, kata Imam Nawawi. Okay. Menurut Imam Nawawi, yang sebenarnya bahawa anak kecil tidak ditalkin sama sekali, baik masih bayi ataupun lebih besar selama belum balik dan menjadi mukallaf. Jadi maknanya kalau belum balik lagi, mungkin boleh balik umurnya mungkin di bawah 10 ataupun di bawah 12, belum balik lagi maka tidak perlu ditalkinkan. Hanya mereka yang mukallaf, yang sampai ke umur yang balik saja ditalkinkan, diajar untuk supaya mampu untuk menjawab soalan-soalan di alam kubur tersebut. Baik, jadi puan-puan sekalian, mungkin kita berhenti di sini dan kalau ada soalan apa-apa kita boleh jawab insya-Allah, dan kita akan sambung pada minggu hadapan berkaitan dengan wasiat orang yang sebelum meninggal ini. Apa saja wasiat yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Ya, mungkin itu dulu Puan Nun yang boleh saya sampaikan. Ini insya-Allah kita cuba untuk tengok soalan ataupun kalau ada yang nak mau bertanya dipersilakan. Silakan. Okey. Baik, Ustaz buka soalan sebarang kemusykilan bolehlah mohon ajukan kepada Ustaz. Dipersilakan. Puan Maria ada kat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan yang akhir sekali itu dekat kitab saya ni ada nota kaki. Ya. Ya, dia kata yang benar bahawa talqin dalam bentuk yang telah disebutkan adalah mungkar. Tiada dasarnya baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Kami mohon keselamatan kepada Allah. Baik, okey. Terima kasih Puan Maria. Okey, ini satu pencerahan juga sebenarnya. Ini berkaitan dengan hukum talqin selepas pengebumian. Okay, baik. Jadi buku Al-Adhkar yang saya gunakan ini berbeza dengan buku yang digunakan oleh Puan Maria dan mungkin sebagian muslimat juga. Yang saya gunakan adalah cetakan Al-Hidayah. Mungkin Puan Maria menggunakan cetakan yang lain yang ada syarahan ataupun ada komentari yang lain. Baik. Berkaitan dengan catatan kaki tadi, seperti yang saya sebut, isu berkaitan dengan mentalkinkan mayat selepas pengebumian itu adalah satu isu fake yang ulama berbeza pandangan. Pandangan ulama mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Imam Nawawi dalam buku ini dibolehkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan dianjurkan. Anjurkan itu digalakkanlah, boleh. Bukan menjadi satu perkara yang salah. Tapi mazhab lain, ulama lain seperti yang menulis ataupun yang memberikan catatan kaki dalam buku yang Puan Maria tadi baca tadi, itu adalah pandangan lain, ulama lain yang mengatakan tidak ada dalil. Maksudnya dalil bukan berarti tidak ada dalil langsung, tetapi kalaupun ada, dalil itu tidak sahih. Maka apabila tidak ada dalil yang sahih, amalan itu menjadi satu amalan yang tidak digalakkan. Bahkan boleh jadi ianya menjadi satu amalan yang mungkar ataupun yang salah. Nah, ini pandangannya. Jadi kita apabila melihat seperti ini, tidak perlu untuk saling menyalahkan. Kerana
Kalau kita rujuk misalnya Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dan ulama-ulama Syafi'i selepas dia, ada berpandangan seperti ini. Dan mereka ada rujukan, ada sandaran sendiri. Dan kita perlu yakin bahwasanya mereka juga ulama yang bukan calang-calang ulama. Maka kita kena hormati pandangan mereka. Kalau mereka mengatakan mentalqinkan selepas dikebumikan dan itu diamalkan di negara kita misalnya atau di satu tempat, tak ada masalah. Kita tidak perlu menyalahkan, apatah lagi mengatakan ini adalah bid'ah misalnya ataupun kefasikan, amalan yang mungkar dan sebagainya. Tak boleh saling menyalahkan bila berlaku perbezaan pandangan dalam hukum fiqh. Kemudian pandangan tadi itu yang mengatakan tak ada dalil dan ianya mungkar, mudah-mudahan kita diselamatkan dari amalan-amalan ini, itu adalah pandangan sebagian ulama. Dan kita hormati itu. Kita hormati. Apa yang penting mendoakan dan juga berprasangka baik kepada orang yang baru saja meninggal dan dikebumikan ini, kebaikan ataupun doa, harapan. Jadi kita hanya mohon doa supaya diselamatkan dari azab kubur dan sebagainya. Itu yang terpenting. Maka kalau sekiranya tidak ada talqin selepas dikebumikan, boleh. Ada talqin pun menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya pun boleh juga. Jadi terpulang kepada itu. Yang penting adalah doa itu. Doa. Oleh sebab itu saya sebut tadi, saya ulang sekali lagi, talqin selepas pengebumian ada khilaf. Talqin sebelum pengebumian semasa sakit ataupun semasa nazak itu sepakat. Sepakat maksudnya tidak ada khilaf langsung. Jadi ini sedikit pencerahan untuk soalan yang disebutkan tadi oleh Pan. Ya. Jadi masih fokus soal itu, mudah-mudahan kita boleh mengambil yang terbaik. Karena ini adalah isu khilaf sahaja. Tidak boleh sampai memecahkan ataupun membuat perpecahan di antara kaum Islam, kaum muslimin kerana hanya perbezaan pandangan fiqh sahaja. Baik. Itu yang boleh disampaikan Puan Maria. Ada yang lain? Okey, baik. Ada lagi ya daripada Puan Nixon? Puan Nixon silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada pertanyaan dalam mesej tadi. Tadi ada Ustaz katakan selain daripada membaca awal-awal surah Al-Baqarah dan penutup yang 3 atau 2 yang terakhir surah Al-Baqarah, Ustaz juga ada nyatakan surah-surah lain. Surah-surah apa tu Ustaz, and apa sandaran dalil mengenai dengan membaca surah-surah yang lain tu? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Bulan Islam ya. Jadi ini soalan penting juga. Jadi saya sebut tadi berkaitan dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah ataupun paling kurang 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini keutamaannya adalah sangat besar, fadilatnya besar, dibaca oleh Nabi, disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi dan juga para sahabat mengamalkan membaca 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidur. Itu yang pertama. Kemudian dalil juga yang mengatakan apa keutamaan surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya apabila dibaca di satu rumah, maka rumah itu akan dijauhkan ataupun akan dilindungi Allah SWT dari jin dan syaitan. Maka dari itu, kalau puan-puan perasan, kalau misalnya ada yang pindah rumah, akan menempati rumah yang baru, kebiasaannya mereka menjemput ustaz-ustaz ataupun pelajar tahfiz untuk membacakan surah Al-Baqarah ataupun baca sendiri surah Al-Baqarah. Itu adalah mengambil keberkatan, akan dilindungi Allah dari jin dan syaitan. Dan memang betul seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis. Dan juga dalam surah Al-Baqarah, keutamaan surah Al-Baqarah juga ada satu ayat yang Nabi tak pernah miss baca selepas setiap solat, iaitu ayatul kursi. Kan? Ayat kursi. Maka wajib dibaca ayat kursi selepas, bukan wajib tetapi sangat-sangat digalakkan
kerana Nabi hampir-hampir tak pernah meninggalkannya. Okey, itu ayat kursi. Yang seterusnya adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 surah ini, maka Allah akan cukupkan baginya pada hari itu. Kalau dia baca malam, dia akan cukupkan sehingga pagi. Kalau dia baca pagi, Allah akan cukupkan segala keperluannya dari pagi sehingga malam. Di samping itu, kalau kita tengok kandungan daripada 3 surah itu, khasnya dua surah yang terakhir itu, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan jin dan syaitan. Dan untuk bulan Islam dan juga muslimat yang lainnya, surah-surah yang saya sebut tadi itu, ayat kursi, 3 kul itu, dan surah Al-Baqarah, di antara surah-surah yang digunakan untuk meruqyah. Ruqyah ini pengobatan secara Islam. Pengobatan secara Islam, ruqyah. Menggunakan surah-surah ini kerana keutamaan surah-surah tersebut. Meskipun semua surah dalam Al-Quran mempunyai keutamaan, dia sama. Tetapi yang diamalkan oleh para sahabat, diajarkan oleh Nabi adalah surah-surah yang disebut tadi itu. Jadi ini adalah amalan yang perlu kita amalkan. Apabila kita dah amalkan, kita teruskan. Dan apabila kita belum amalkan misalnya, kita pastikan kita amalkan selepas wuduk sebelum tidur itu, ayat kursi, 3 surah tadi itu yang pendek-pendek itu, dan kalau ada kesempatan lagi membaca 2 ataupun 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini adalah amalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Baik. Demikian. Okey, ada soalan daripada Puan Nurhanita. Adakah amalan tahlil adalah berkait dengan hal furuk? Adakah amalan tahlil adalah berkait dengan hal furuk? Ya. Betulkah Okey, Puan? betul. Puan, Soalannya. baik. Jawapannya Puan Wan Anita. Assalamualaikum. Talqin, Doktor. Ya. Talqin. Sebab kalau dalam saya baca ada kitab yang ditulis karang oleh Syekh Daud Al-Fatani, dia menyatakan tiada talqin. Mungkin tu nak tanya, adakah ini berkait dengan furuk, merujuk kepada ahli sunnah jamaah yang furuk iaitu merujuk kepada mungkin uruf budaya setempat iaitu Islam di Nusantara. Mohon pencerahan ni, Doktor. Okey, baik. Terima kasih Puan Nurhanita. Ini soalan ini penting juga. Jadi betul, amalan sama ada talqin ataupun tahlil. 2. Talqin itu kita mengajar untuk kita bacakan orang yang akan meninggal dunia ataupun kita sebut selepas penguburan itu, kita sebut supaya mereka ikut nanti. Ataupun tahlil. Tahlil itu kita berdoa, berzikir bersama-sama dengan membaca Al-Quran dan juga berzikir dengan la ilaha illallah, tahlil. Ini semuanya adalah amalan-amalan dalam kategori perbezaan furu'iyah. Furu' itu maksudnya cabang-cabang dalam syariat Islam. Bukan utama. Kalau utama itu berkaitan dengan iman dan Islam, syirik dengan itu adalah akidah. Kalau yang berkaitan dengan tahlil, kalau ada perbezaan, itu perbezaan dalam kaitan hal furu'. Furu' itu maksudnya cabangan yang tidak menjejaskan keimanan seseorang kalau ataupun apabila dia amalkan ataupun tidak amalkan. Dia amalkan, silakan. Tak amalkan pun tidak ada salahnya. Tetapi yang penting adalah kita jangan saling menyalahkan kerana perbezaan pandangan dalam hukum fiqh ini. Masing-masing madhab, masing-masing ulama ada rujukan, ada dalilnya dan ada ikutan dari segi madhab yang mereka ada. Maka talqin, tahlil itu memang betul berkaitan dengan furu' ataupun cabangan-cabangan syariat Islam. Berkaitan dengan adat tadi, ada juga boleh dikaitkan. Contohnya ada sebagian mengatakan tahlil yang dilaksanakan di Malaysia ini ataupun di masyarakat Nusantara itu berkait rapat dengan kebiasaan ataupun uruf adat mereka. Pun boleh juga. Yang terpenting adalah puan-puan mungkin pernah mendengar berkaitan dengan bid'ah ya.
bid'ah kita tidak boleh suka-suka dan bermudah-mudah menjatuhkan bid'ah, kerana apa-apa amalan yang ada dalilnya secara umum tak boleh kita bid'ahkan. Salah satu contohnya adalah tahlil. Tahlil, kita bertahlil ini berdoa, berzikir. Dia ada amalan, ada dalil yang umum untuk memperbanyakkan zikir. Maka apabila ada dalil umum, kemudian ada masyarakat melaksanakan dengan cara-cara tertentu, maka tidak boleh kita suka-suka, bersenang-senang ataupun bermudah-mudah mengatakan ini bid'ah. Itu tidak boleh. Kerana ada dalilnya yang umum. Nah, itu. Jadi mungkin itu pencerahan yang boleh diberikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti, dan soalan-soalannya cukup penting. Mungkin insyaAllah kita sudahi dahulu, dan saya pulangkan kepada Puan Nun Ismail. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Muallimin atas pencerahan itu tadi berkenaan dengan doa selepas pengkebumian dan juga doa-doa yang dikemukakan. Terima kasih, dan semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih kepada Ustaz Muallimin memberi kemudahan kepada kita, dan perkongsian ilmu ini untuk kebaikan kita semua dan manfaat untuk kita semua. Dan saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la mayda'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Pak Jumat sekalian. Jumpa lagi insya-Allah. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih.